Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Buletin pagi 19 Januari 2020 bersama saya Hadin Hussein. Tajuk utama pagi ini, Pakatan Harapan kaji secara mendalam kekalahan PRK Parlimen Kimanis. Mayat pertama pelajar Politeknik Dungun ditemui. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Buletin pagi dimulakan dengan perkembangan kejadian lemas membabitkan 4 pelajar Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin PSMZA. Mayat pertama Muhammad Zulfahmi Zuki 21 tahun ditemui pada jam 7.30 pagi tadi. Mayat mangsa ditemui terdampar di pantai Teluk Lipat kira-kira 2 km dari lokasi kejadian. Ketua Polis Daerah Dungun Superintendent Baharudin Abdullah ketika dihubungi mengesahkan perkara itu. Mayat dibawa ke Hospital Dungun. Ketika ini operasi mencari dan menyelamat diteruskan membabitkan 3 lagi mangsa yang dikenali sebagai Muhammad Ikhwan Ahmad Azhan, Muhammad Luqman Al-Rashid Muhammad dan Muhammad Amir Izzuddin Zulkifli. Dalam kejadian itu, 4 pelajar berkenaan lemas selepas bermandi-manda di pantai terbabit. 2 lagi rakan mereka Muhammad Irfan Kamaruzaman dan Hazman Zamili terselamat. Barisan Nasional BN kekal kubu kuat Parlimen Kimanis selepas calonnya Datuk Muhammad Alamin memenangi pertarungan 1 lawan 1 pada pilihan raya kecil PRK Parlimen berkenaan. Datuk Muhammad Alamin menang dengan majoriti 2029 undi. Keputusan rasmi itu diumumkan pengurus pilihan raya Parlimen Kimanis Jupri Etok pada jam 9.30 malam selepas selesai proses penjumlahan undi di Dewan Datuk Seri Panglima Muhammad Dun Banner, Beaufort, Sabah. Bahawa Muhammad bin Al-Amin dari Parti Barisan Nasional telah dipilih sebagai ahli Dewan bagi bahagian pilihan raya Parlimen P176. Sekian, terima kasih. Bekas Wakil Rakyat Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bungawan itu memperolehi 12,706 undi, manakala pencabarnya calon warisan Datuk Karim Bujang menerima 10,677 undi. PRK kali ini mencatatkan peratusan keluar mengundi 79.92%. Angka itu adalah yang tertinggi selepas PRK Dun Rantau Negeri Sembilan 79%, diikuti PRK Parlimen Tanjung Piai Johor 74.5% sejak pilihan raya umum PRU14. PRK Kimanis membabitkan 29,664 pengundi, membabitkan Dun Bungawan dan Dun Membakut. Wakil Rakyat baru Parlimen berkenaan komited membawa suara rakyat dengan penuh semangat ke Dewan Rakyat. Tanggungjawab itu, ujar Datuk Alamin, akan digalas sebaik mungkin dalam mengekalkan momentum kemenangan BN. Bagi saya, kemenangan ini merupakan satu tanggungjawab yang cukup berat dan besar. Kepada saya sebagai ahli parlimen, bakal menjadi ahli parlimen, dan seluruh rakyat Kimanis dan seluruh rakyat Sabah juga mengharapkan akan momentum ini berterusan. Beliau turut menzahirkan penghargaan kepada pencabarnya Datuk Karim Bujang dalam kemesraan serta kematangannya bertanding dalam PRK kali ini. Datuk Muhammad adalah bekas Adun Bungawan selama sepenggal selepas tewas pada PRU14 kepada Dr. Daud Yusof dari warisan bagi kerusi berkenaan. Manakala pencabarnya Datuk Karim bertanding di kerusi Kimanis PRU14 juga sebagai calon warisan, ketika itu tewas dengan majoriti 156 undi kepada bekas Menteri Luar Datuk Seri Anifah Aman yang bertanding atas tiket BN. PRK Parlimen Kimanis diadakan selepas Mahkamah Persekutuan 1 Disember lalu mengekalkan keputusan Mahkamah Pilihan Raya Kota Kinabalu yang membatalkan kemenangan Anifah bagi kerusi itu. Pakatan Harapan akan melakukan postmortem kekalahan parti rakannya, Parti Warisan Sabah dalam PRK Parlimen Kimanis di Sabah. Pengerusinya, Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata, kerajaan perlu tahu asas kekecewaan rakyat Sabah dengan pemerintahan sekarang. Mereka belum merasa kebaikan daripada pemerintahan baru kerana segala yang kita lakukan mengambil masa. Macam kita buat dasar baru untuk pertanian. Dia tak boleh buat hari ini, esok dah dapat hasil.
akan ambil masa. Saya yakin lama kelamaan rakyat Sabah akan sedar bahawa mereka akan dapat pemerintahan yang lebih baik kerana warisan berkuasa. Justru parti katanya perlu terus mendampingi rakyat dan menyampaikan mesej perubahan yang sedang dirancana kerajaan. Beliau akur kerajaan mempunyai masalah dalam menerangkan kerangka pembangunan yang sedang dilakukan dan mengambil masa untuk direalisasikan. Tun Dr. Mahathir berkata demikian ketika ditemui pada program Makan Malam Santai 2020 Parlimen Kuala Kedah. Turut hadir isteri Perdana Menteri Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. Kerajaan perlu menerima kekalahan PRK Parlimen Kimanis yang memberi isyarat jelas ketidakpuasan hati rakyat terhadap kerajaan. Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kekalahan kali ini juga bukan masa untuk menyalahkan mana-mana pihak. Tambah beliau, ia sudah menjadi tanggungjawab Perdana Menteri dan rakan lain untuk memikirkan langkah seterusnya ke arah memenangi hati rakyat yang terluka. Mengulas lanjut mengenai keputusan PRK Kimanis itu, Datuk Seri Anwar percaya Sabah di bawah pimpinan Ketua Menterinya, Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdal, akan terus meningkatkan usaha membangunkan negeri itu. Setiausaha Agung PKR Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail memaklumkan mesyuarat MPP PKR semalam menetapkan agar semua wakil PKR dalam Majlis Presiden Pakatan Harapan PH harus sebulat suara dalam tempoh peralihan kuasa antara Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ketetapan itu diambil dalam mesyuarat Majlis Pimpinan Pusat MPP memandangkan perkara itu pernah menetapkan Datuk Seri Anwar sebagai pengganti Tun Dr. Mahathir bagi jawatan Perdana Menteri. Juga membuat ketetapan bahawa semua wakil-wakil parti keadilan dalam PH hendaklah membawa suara yang sama. Ya, seperti mana keputusan parti. Ya, keputusan parti siapa calonnya jelas, apa pendirian parti juga jelas. Ya, pendirian parti berkenaan dengan tempoh transisi apa semua itu juga sangat jelas. Menurut Datuk Seri Saifuddin, mereka yang dilantik mewakili parti juga tidak boleh membawa suara peribadi dan harus kekal dengan pendirian parti yang memilih Datuk Seri Anwar sebagai pengganti Tun Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri. Pengurusan Air Selangor Sdn Bhd memberi jaminan bekalan air di negeri Selangor mencukupi bagi menghadapi musim kemarau tahun ini. Ketua Pegawai Eksekutifnya Suhaimi Kamaruzaman berkata, kesemua 8 empangan yang diuruskan pihaknya berada pada tahap memuaskan iaitu dengan keadaan paras air pada sekitar 99 hingga ke 100%. Kami sejak akhir tahun lepas pun sudah mengumpul kita punya dam kepada tahap yang lebih tinggi. Jadi alhamdulillah sekarang ialah pada tahap 100% dan 99% pada semua dam kami. Jadi dam kami adalah penuh ataupun almost penuh lah. Jadi ya, tapi saya tidak bermaknanya kita perlu goyang kaki saja. Saya minta semua customer cubalah save penggunaan water seperti apa yang dikatakan oleh pengacara tadi, Nana. Cuba mandi 5 minit paling maksima dan berus gigi, tutup air dan sebagainya lah. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas melancarkan kempen e-bill di Mutiara Damansara semalam. Tambah beliau, pengguna tidak boleh sewenang-wenangnya melakukan pembaziran air. Meskipun jaminan bekalan air mencukupi, sebaliknya mereka perlu bertanggungjawab menjimatkan penggunaan air. Kepatuhan pelaksanaan gaji minimum RM1,200 sebulan hanya akan diketahui pada akhir Februari ini. Menteri Sumber Manusia M. Kulasegaran berkata, kadar berkenaan yang akan dilaksanakan di bandar utama di bawah pentadbiran 57 Majlis Bandaraya dan Majlis Perbandaran akan berkuasa pada 1 Februari. Manakala kepatuhan majikan pula hanya dapat diketahui pada akhir bulan iaitu semasa pembayaran gaji. Pada 13 Januari lalu, beliau berkata, kadar gaji minimum terbabit akan dilaksanakan pada 1 Februari bagi pekerja di wilayah bandar utama bagi membantu mereka yang berdepan kos sara hidup yang tinggi. Kadar gaji minimum pula kekal pada RM1,100 sebulan di kawasan lain.
Kerajaan tidak akan campur tangan dalam sebarang keputusan serta tindakan yang akan dibuat oleh Majlis Media Malaysia MMC. Menteri Komunikasi dan Multimedia Gobind Singh Dio berkata, penubuhan majlis itu adalah cadangan daripada pengamal media dan pihaknya menjadi pemudah cara antara industri media dan kerajaan. Siapa yang dilantik 17 penama itu bukan dilantik oleh saya tapi dilantik oleh pihak industri yang hadir pada mesyuarat itu. Saya adakan mesyuarat itu untuk memaklumkan kepada mesyuarat ataupun industri apakah yang diputuskan oleh kabinet kerana itu adalah permintaan daripada industri. Beliau diminta mengulas kenyataan tokoh wartawan negara Tan Sri John Jaafar yang menyatakan penubuhan MMC adalah satu tindakan sia-sia selain bertentangan dengan ikrar Kerajaan Pakatan Harapan untuk tidak menyekat kebebasan media di negara ini. Menurut Gobind, isu kebebasan media tidak seharusnya timbul kerana MMC bergerak sebagai sebuah badan kawal selia kendiri. Penubuhan MMC adalah bagi menjaga kepentingan media serta para pengamalnya melalui wakil mereka sendiri. Penyelidik dari Australian National University Dr. Rose Tapsell mahu pengamal media terus menghidangkan tahap kewartawanan yang berkualiti tinggi dalam penampilan berita yang dihasilkan walaupun industri media hampir senja. Menurutnya, kepercayaan orang ramai amat penting bagi industri media. Sekiranya gagal, orang ramai akan beralih kepada sumber maklumat alternatif seperti platform media sosial yang boleh dikongsi dengan meluas ketika ini. Tambah beliau, orang ramai masih akan merujuk kepada stesen penyiaran awam untuk melihat apa yang sedang berlaku dalam komuniti mereka. Ia adalah bahagian yang penting dalam landscape media untuk memiliki penyiar awam yang berkualiti dan berita yang boleh dipercayai. Dalam pada itu, Dr. Rose turut berkata, setiap negara di seluruh dunia masih bergelut dengan isu cabaran menangani berita palsu. Ia susulan kemunculan era digital baru yang menyaksikan orang ramai memiliki kebebasan yang lebih luas di media sosial. Beliau bagaimanapun memuji tindakan kerajaan Malaysia memansuhkan Akta Anti Berita Tidak Benar 2018 yang diluluskan oleh kerajaan terdahulu. Raja Pemaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah berkenan berangkat mencemar duli ke malam deklamasi puisi Putrajaya yang merupakan acara pembuka tirai bagi sambutan Jubli Perak Putrajaya. Penganjuran turut bertujuan memberikan gambaran indah melalui pelbagai perspektif mengenai Putrajaya dalam bentuk penulisan puisi. Keberangkatan tiba Tunku Azizah pada 8.30 malam tadi disambut Menteri Wilayah Persekutuan Khalid Abdul Samad, Presiden Perbadanan Putrajaya PPJ Dato' Aminuddin Hashim serta Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Dato' Abang Salihuddin Abang Syokran. Dalam majlis sama, Tunku Azizah turut mengurniakan hadiah kepada pemenang sayembara mencipta puisi Putrajaya tahun lalu. Raja Pemaisuri Agong juga menyempurnakan pelancaran buku antologi puisi Putrajaya Karya Pasca Merdeka hasil terbitan PPJ dan DBP. Turut membanggakan apabila naskah himpunan puisi ini turut memuatkan puisi hasil karya sastrawan negara iaitu A. Samad Said, Muhammad Haji Saleh, Anwar Ridwan, Kemala, Zurina Hassan dan Siti Zainun Ismail. Pengerusi Lembaga Pengelola Dewan Bahasa dan Pustaka, Profesor Datuk Dr. Muhammad Hatta Shahrum juga turut menyumbangkan sebuah puisi dalam buku ini. Majlis turut disurikan dengan persembahan deklamasi puisi oleh sastrawan negara dan persembahan khas Dato' M. Nasir. Ada guru halilintar menyambar bertalu-talu, ada rahasia sengit, hasrat memijar, ini firasat membawa kita ke tampuk dirgahayu, nur kemerdekaan. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Kita ke laporan antarabangsa. Sekurang-kurangnya 4 pendaki warga Korea Selatan dan 3 pemandu pelancong warga Nepal dilaporkan hilang dalam kejadian salji runtuh di kawasan pergunungan popular di Nepal. 5 lagi pendaki Korea Selatan dilaporkan selamat. Kementerian Luar Korea Selatan dalam satu kenyataan memaklumkan kejadian berlaku di Annapurna itu adalah pada ketinggian 3,230 meter dari permukaan laut. Mangsa yang hilang adalah 2 wanita berusia antara 30 dan 50-an serta 2 lelaki berusia 50-an. Kesemua mereka adalah guru yang bertugas secara sukarela di Nepal.
Kesemua mangsa dalam perjalanan turun dari Durali ke Dovan ketika runtuhan salji. Operasi menyelamat bertambah sukar apabila keadaan cuaca dilaporkan buruk. Ribut tropika Tino yang menghampiri kawasan Tonga semakin memuncak dan mencapai kategori 3 sekaligus memaksa 3,000 penduduk dipindahkan ke tempat pelindungan sementara. Usaha mencari dan menyelamat 2 individu yang hilang masih diteruskan. Perkhidmatan Meteorologi Fiji berkata, kelajuan angin dihasilkan ribut tropika itu mencecah 180 km sejam dan dijangka mencetuskan kemusnahan berskala besar apabila membadai bahagian utara Tonga. Setakat ini belum ada laporan kematian dicatatkan. Putera Harry dan isterinya Meghan bersetuju melepaskan gelaran diraja dan penerimaan dana awam. Ia bagi membolehkan pasangan diraja itu menghabiskan lebih banyak masa di Kanada. Pengumuman bersejarah dari Istana Buckingham itu dibuat selepas perbincangan sejak beberapa minggu lalu bagi menangani tindakan mengejut pasangan terbabit untuk berundur daripada tugas rasmi diraja. Ini bermakna Harry selaku cucu kepada Ratu Elizabeth dan isterinya pelakon berbangsa Amerika Syarikat tidak akan lagi menggunakan gelaran yang mulia. Nasib sama seperti ibunya, mendiang Puteri Diana selepas bercerai dengan Putera Charles pada 1996. Ratu Elizabeth 93 dalam satu kenyataan bertitah, keputusan itu dicapai selepas rundingan berbulan lamanya dan perbincangan terbaru di mana satu persefahaman dicapai bagi menyokong keputusan cucunya serta keluarga. Besar impaknya. Laris selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Bertemu kembali kita ke laporan sukan. Selangor membuka tirai kejohanan bola sepak cabaran Asia 2020 dengan langkah kanan apabila mencatat kemenangan bergaya 3-0 ke atas kelab Indonesia Persib Bandung di Stadium Shah Alam semalam. Kejohanan selama 2 hari itu adalah perlawanan pramusim yang disertai 4 pasukan termasuk kelab Hanoi FC dan True Bangkok United. Aksi bertenaga ditampilkan anak buah B. Satyanathan memberi gambaran kesediaan pasukan The Red Giants menjelang saingan Liga Malaysia Februari nanti. Selangor mendahului pada 10 minit pertama perlawanan selepas sepakan leret Kapten Taylor Regan gagal diselamatkan penjaga gol Persib Bandung Dika Bayangkara. Sandro Da Silva kemudian mengukuhkan kedudukan pasukan selepas rembatan derasnya dari luar kotak penalti pada minit ke-41 berjaya menewaskan Dika buat kali kedua. Seminit sebelum tamat babak pertama, pintu gol Persib Bandung bocor lagi dan kali ini menerusi jaringan Syahmi Safari yang menyudahkan hantaran Ifedayo Olusegun. Kedua-dua pasukan melakukan beberapa pertukaran pada babak kedua namun tiada tambahan jaringan berjaya dihasilkan hingga tamat permainan. The only thing I was not happy is we didn't move the ball fast enough. Maybe of the field, maybe because of wet ground. I think that's the only setback today. Pada aksi kedua hari ini, Persib Bandung akan menentang kelab Vietnam Hanoi FC sementara Selangor berdepan wakil Thailand True Bangkok United. Dalam pada itu, Melaka United turut mengadakan perlawanan persahabatan menentang UKMFC di Stadium Hang Jebat Krubung semalam. Meskipun menang 2-0, skuad hijau putih masih menampilkan corak permainan yang agak perlahan sehingga akhir perlawanan. Jurulatih pasukan Zainal Abidin Hassan menurunkan semua pemain untuk melihat keserasian mereka di atas padang dan Melaka United membuka gol pertama menerusi sepakan Roman Morales pada minit ke-16. Bersama babak kedua, pemain import dari Korea Selatan Jang Suk Won menggandakan kedudukan pada minit ke-74. Menurut Zainal Abidin, sebahagian pemain masih melakukan kesilapan selain belum serasi dengan rakan sepasukan. Di sini saya ingin melihatkan lagi ada peningkatan lagi sehingga satu tahap game yang terakhir sebelum mulanya perlawanan yang pertama 29 bulan. Jadi tugas saya sekarang adalah untuk menyatukan ataupun persefahaman satu tim dan mereka bermain satu tim. Itu amat penting. Sementara itu, Presiden Melaka United MU Damon Yeo turut menegaskan keserasian dalam pasukan Melaka United perlu ditambah baik. Ekoran 6 kali percubaan ke gawang UKMFC gagal. Mereka ada banyak peluang hari ini. Kalau kita lihat, I think at least about 6 peluang. Tetapi tak nampak, tak dapat dijadikan sebagai gol. You see. So that is why I'm saying this word again and again. Keserasian tu tak solid. Not solid yet.
Melaka United berjadual menentang UiTM FC pada perlawanan pembukaan Liga Super 29 Februari ini. Keperkembangan Badminton Masters Indonesia 2020 hajat menyaksikan dua wakil negara mara ke perlawanan akhir tidak kesampaian apabila masing-masing terkandas pada aksi separuh akhir di Istora Senayan, Jakarta semalam. Beregu lelaki Aaron Chia So Woo Yi dan Tan Kian Meng Lai Peijing yang beraksi dalam beregu campuran gagal menandingi kehebatan lawan masing-masing yang menduduki ranking pertama dunia. Beregu campuran negara Tan Kian Meng Lai Peijing terlebih dahulu turun di gelanggang terpaksa akur kepada pasukan China Zheng Siwei Huang Yaqiong. Mereka tewas 15-21, 15-21 dalam tempoh 39 minit. Harapan kemudian diletakkan kepada Aaron Chia dan So Woo Yi bertemu beregu tuan rumah Marcus Fernaldi Gideon dan Kevin Sanjaya Sukamuljo nyata bukan lagi tandingan beregu lelaki negara. Mereka tewas 19-21, 19-21 dalam tempoh 33 minit. During crucial point semua dia orang memang steady dari kita semua. Dia orang punya strategi, game plan semua sampai crucial punya time tak senang mistake. Baik, sekian paparan Buletin Pagi. Terus ikuti perkembangan berita terkini di media sosial dan digital Buletin TV3. Saya Adun Hussein. Assalamualaikum dan salam hormat.